adalah perkara yang mustahil, iaitu lawan menyembunyikan barang yang disuruh dengan menyampai. Yang ni lah yang mustahil, menyembunyikan barang yang disuruh menyampai. Adapun menyembunyikan barang yang dilarang menyampai, itu adalah wajib. Menyembunyikan barang yang dilarang menyampai, itu adalah wajib. Menyembunyikan barang yang diberi pilih antara menyampai dan menyembunyi adalah harus. Jadi macam dulu pernah dibahagikan. Setengahnya disuruh menyampai wahyu yang disuruh menyampai, maka yang tu wajib menyampai, mustahil menyembunyi. Setengah daripada wahyu itu dikhususi kepada Nabi sahaja. Untuk Rasul saja dilarang menyampai. Maka itu menyampaikan yang itu adalah mustahil. Dan juga setengahnya diberi pilih antara menyembunyi dan menyampai. Maka kalau menyembunyi pun harus, menyampai pun harus. Maka di sini masalah mustahilnya ialah menyembunyikan barang yang disuruh menyampai. Itu yang mustahil. Menyembunyi dan menyusut, mana samalah. Mana merusiakan, mana tak bagi tahu ke orang. Kenapa? Dalilnya kerana jikalau menyembunyikan dia dan menyusutkan sesuatu daripadanya, nescaya tersembunyi atas kita. Memanglah kalau Rasul tu suatu perkara yang Allah Ta'ala suruh menyampai kepada umat tetapi dia tak menyampai, maka kita tak boleh nak tahu apa yang Allah suruh kita, apa yang Allah larang kita. Itu maknanya kerana jikalau menyembunyikan dia kan barang yang disuruh dengan menyampai dan menyusutkan suatu daripadanya daripada barang yang disuruh dengan menyampai, nescaya tersembunyi atas kita. Jadi kita tak tahu pula apa yang disuruh kita kena buat, apa kita dilarang daripada mana perkara. Maka betapalah dapat kita mengikutkan, dapat mengikut kita akan mereka pada suruhan dan tegahan. Maka betapalah macam mana kita nak dapat mengikut mereka pada suruhan dan pada tegahan dan larangan. Sebab dia tak bagi tahu kepada kita. Tiba-tibanya tak tahu katanya kena solat, tak tahu katanya kena puasa. Tiba-tibanya datang akhirat esok dia masuk neraka kerana tak puasa, tak solat. Tak boleh jadi begitu. Sebab kita boleh tahu katanya solat tu wajib, puasa tu wajib, berzina tu haram, minum arak tu haram sebab disampaikan oleh Rasul. Tengok, sekiranya kalau kita tak tahu dengan sebab mereka tidak menyampai, jadi kita menyebabkan kita tak boleh tahu apa yang disuruh, apa yang dilarang. Maka sia-sialah bangkitkan pesuruh, maka membawa kepada jadi sia-sia bangkitkan pesuruh. Sia-sia artinya luput hikmat, dibangkitkan dia kan segala Rasul jadi pesuruh itu sia-sia, tidak berfaedah. Padahalnya segala perbuatan Allah Ta'ala maha suci daripada sia-sia, hanya perbuatan Allah penuh dengan hikmat. Allah tidak buatkan sesuatu perkara yang sia-sia, tidak berfaedah, tidak ada hikmat, walaupun mana-mana wajah sekalipun, itu sia-siakan. Maka maha suci.
Nah. Dan iaitu mustahil. Dan iaitu mustahil kerana melazimkan jahil yang membangkit. Sekali lagi, maka sia-sialah bangkitkan pesuruh, artinya luput hikmat. Hikmat bangkitkan dia jadi rasul. Kan dia kan segala rasul jadi rasul. Luput hikmat sebab tujuan hikmatnya Allah Ta'ala membangkitkan segala rasul itu untuk nak menyampai, untuk nak bagi tahu kepada manusia yang lain. Hikmat Allah Ta'ala membangkitkan rasulnya begitu untuk nak bagi tahu kepada segala manusia yang lain yang tak jadi rasul itu dengan segala perkara yang disuruh dan perkara yang dilarang. Dan iaitu apa dia? Sia-sia, artinya luput hikmat, mustahil. Kenapa mustahil? Kerana melazimkan jahil yang membangkit. Kerana melazimkan jahil yang membangkit. Siapa dia yang membangkit? Ialah Allah. Jadi Allah tak tahu katanya. Jadi tujuan, contohnya Allah Ta'ala latihkan Nabi Muhammad jadi Rasul kerana Allah Ta'ala tahu katanya Muhammad akan menyampaikan, harapnya Muhammad akan menyampaikan segala perkara yang disuruh menyampaikan. Tiba-tibanya apabila dilatih Muhammad tu tidak kerja akan apa yang disuruh kerja. Jadi maknanya macam katanya Tuhan tak tahu pula. Latih Nabi Muhammad jadi Rasul, Muhammad malah nak bekerja masalah, dia tak tahu pula. Maka itu mustahil. Kerana melazimkan jahil yang membangkit. Siapa dia yang membangkit? Ialah Allah. Yang melatihkan Nabi Muhammad itu jadi Rasul itulah Allah. Melatihkan segala Rasul jadi Rasul itu ialah Allah. Dengan maknanya Allah Ta'ala tak kenal. Latihkan orang ni, selepas pada dia latih di Rasul suruh menyampai, dia tak menyampai. Mana tak pandai pilih orang pula. Itu mustahil. Inilah dalil wujub tabligh. Inilah mana kerana jikalau tadi. Inilah kerana jikalau menyembunyikan hingga akhir, dalil wajib, dalil wujub tabligh dan istihalahnya dan istihalah lawannya lawan tabligh. Itu dalil dia. Yang keempat, fatanah. Artinya, arti fatanah cerdik, bijaksana. Apa makna cerdik bijaksana itu sebagai terjemahan saja. Cerdik bijaksana, terjemahan daripada kata fatanah. Tapi apa maksud dengan katanya? Iaitu tajam akal dan luas fikiran dan sangat terjaga. Itu maksud kata cerdik dan bijaksana. Tajam tajam akal, luas fikiran. Luas fikiran tu dengan maknanya segala perkara tu dia boleh fikir untuk nak menyelesaikan kesemua. Dia dapat menyelesaikan, dapat fikir segala perkara yang kalau kita orang biasa ni yang tak tajam sangat fikiran, yang tak bijak sangat ni, ada kalanya kita tak tahu nak buat, tak tahu nak ukar masalah macam mana, tapi dia ni kalau tanya dia boleh buat. Kau kena buat begini. Dan itulah apa tu, kalau kita tengok dalam ada sejarahnya peperangan Khandaq itu Nabi musyawarat dengan segala sahabat. Lagi pulanya disuruh Allah Ta'ala musyawarat, fasyawirhum fil amri.
Maka musyawarat tu kalau kita kira, kalau kita tilik tu kepada akalan Nabi Muhammad tu boleh fikir tak payah musyawarat dengan siapa-siapa. Sebab kalau kita tilik di situ, akalan Nabi tu mengatasi segala manusia. Mengatasi segala akalan bagi sahabat-sahabatnya. Kalau begitu tak payah musyawarat lah. Tapi dengan secara adab, cara pemerintahnya walaupun dia berpaling bijak sekalipun, tak dapat tidak untuk nak menarikkan yang lain bekerjasama, tak dapat tidak kena musyawarah. Itu satu satu taktik lah. Satu perkara yang bukan katanya Nabi tak pandai fikir. Nak selesai masalah peperangan Khandaq itu kena pinjang pendapat dan fikiran sahabat untuk nak menyelesaikan masalah. Bukan begitu. Kalau Nabi sendiri pun boleh nak fikirkan, nak selesaikan masalah begitu, tetapi cara dia lain. Cara dia tu lain. Cara nak itu ada kalanya kita dah nampak nak buat macam mana, tapi nak dapat persetujuan orang ramai tak dapat tidak, kita kena buat mesyuarat. Dan sangat terjaga, bahasa Arab katanya intibah, sangat terjaga. Sangat terjaga kira-kira. Kiraan akal dia tu sangat terjaga sebagai jaga yang sekira-kira kuasa ia atas menghentikan batahan-batahan lawan. Jadi sangat terjaga kira-kira ini kiraan akal dia. Macam kita buat bandingan pada minggu lepas bahawasanya orang ni kalau orang yang terjaga, dia akan sedia payung sebelum hujan. Dia akan terjaga, dia ada sifat terjaga tu, yang itulah yang orang tua kita katanya sediakan payung sebelum hujan. Jadi mana dia dah tahu dah. Dia dah tahu dah apa yang nak berlaku, dia dah sedia. Tapi kalau orang yang akal tak terjaga, dia nanti kena hujan dulu. Nanti masuk musim hujan, nanti dia kena hujan baru dia fikir, saya nampaknya saya kena beli payung. Baru nampak kena hujan dah masuk musim hujan dah, baru nampak kata nak beli payung. Baru sedar masa tu. Baru teringat nak beli payung. Apabila dah basah kena hujan. Itu nak cerita katanya akal orang yang tak terjaga. Tapi kalau orang tu tengok, ni nak ada seminggu dua lagi, sebulan lagi nak masuk musim hujan, dia sediakan payung. Itulah makna kata orang tua katanya sediakan payung sebelum hujan, nak bagi ada terjaga dalam fikiran lah. Dan sangat terjaga kira-kira, jadi kiraan akal dia. Lepas tu sangat terjaga sakat mana sekira-kira, sebagai jaga yang sekira-kira kuasa ia atas menghentikan batahan lawan. Sekira kuasa ia Rasul, kuasa mampu ia atas menghentikan batahan lawan. Hujah. Batahan tu bahasa Arab tu hujah. Sehingga katanya dia kuasa nak menghentikan batahan lawan. Ia membatahikan dia. Lawan tu, lawan yang membatahikan dia kan segala Rasul. Menghenti dan mematikan cakapannya dan tuturannya. Atas pada menghentikan, mana sama tu? Dan mematikan cakapan dan tuturannya, tuturan lawan. Menghentikan tu dengan jalan terang. Di sisi ampunya akal. Di sisi orang yang mempunyai akal, dia terang, dia jelas.
dan nampak baginya bagi lawan. Jadi dia kuasa sekiranya kalau berdebat. Kalau berdebat dengan lawan-lawan dia tu, dia kuasa mematikan cakapan, memutuskan, menghentikan tuturan. Apabila dia jawab tu, dia orang nak tanya, nak hujah dia balik, tak boleh lah. Kalau dia tanya, kalau dia kata, kalau orang berhujah dengan satu hujah mari, kita jawab begini, orang tu jelas tak boleh nak kata apa dah. Itu maksud katanya kuasa menghentikan akan batahan segala lawan yang membatahikan dia. Sebab tu ada sebuah dalam Qurannya, cerita Nabi Nuh, kaum dia ni orang kafir pada masa Nabi Nuh katanya qad aksarta jidalatana. Membanyak. Jadi maknanya kalau nak bujah dengan Nabi Nuh mereka kalah. Kalau nak berdebat dengan Nabi Nuh mereka akan kalah. Sebab tu berdalih dengan dalih lain pula. Itu nak kira katanya dia kita ni kalau orang biasanya bijakan tu kurang, kalau dia sebut dengan suatu perkara, kalau orang hujah datang dia tak tahu nak jawab, tak tahu nak selesaikan, lagi pulanya tak kuasa nak membatahkan. Tak kuasa. Kalau boleh jawab pun orang lain lawan boleh tanya balik, dapat tanya balik. Kalau begitu macam mana? Kalau begitu macam mana? Kalau orang yang kuasa sangat, dia keluar sepatutnya, orang lain sudah. Itulah. Adapun setengah-setengah, adapun ingkar setengah-setengah daripada kafir dan ketiadaan mengikutnya, itu maka iaitu semata-mata sombong jua. Bukan dia tak kuasa nak membatahkan hujah demo. Bukan dia tak kuasa nak membatahikan hujah lawan. Bukan dia batah dengan secara tak terang. Bahkan batahan tu dia kuasa membatahi. Lagi pulanya itu dengan jalan terang, nyata, jelas bagi orang yang ada fikiran, dia akan nampak, dia akan boleh terima. Tetapi dengan sebab dengan semata-mata ada sifat kesombongan dia, mereka tak terima juga. Walaupun dah jelas, walaupun nyata terang jelas sekalipun, tapi ada sombong, tak terima juga. Takabur, seperti cerita dalam kita dah belajar kat tafsir tu, cerita pasal orang Bani Israel, orang Yahudi tu, macam-macam dia dijawab kan. Macam-macam dia jawab, tapi semata dengan sebab dah hati dia tu dah putus katanya, dia tak nak beriman dengan Nabi Muhammad walaupun nyata kata sebenar sekalipun. Sebab tu katanya yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Suka oleh setengah-setengah mereka itu bahwanya jikalau bahwasanya akan bahawa dipanjangkan umur 1000 tahun. Sebab dia kata bila masa mati akan terus masuk neraka. Sebab mereka itu, sebab tu mereka segan nak mati. Sebab tu mereka segan nak mati. Kalau mati tentu sebab mereka dah sedar katanya dia salah. Salah tak beriman dengan Nabi Muhammad tu salah. Kalau mati bila, tentu kena seksa. Sebab tu dia segan nak mati. Suka kalau boleh panjangkan umur dia tu 1000 tahun. Maknanya maknanya nak bagi umur panjang. Sebab segan nak mati. Sebab mereka dah tahu ke diri sendiri katanya mereka dalam salah. Tapi takut hilang peringkat dunia, artinya macam-macam lah. Tak nak beriman dengan Nabi Muhammad. Bukan mereka tak tahu kata yang sebenar, yang mana. Mustahil lawannya iaitu bodoh. Kerana membawalah bodoh itu, kenapa mustahil? Kerana membawalah bodoh itu kepada ketiadaan memitas tuturan lawan. Maka mati cakapannya dan berpaling orang yang membatahi itu daripada seruannya.
Apa dia? Kerana membawa bodoh itu kepada ketiadaan memitas putaran lawan. Dia tak boleh nak kejarkan akan putaran memitas tu mana kejar. Kejar. Putaran lawan. Jadi maknanya kepitaran lawan-lawan dia tu dia tak boleh nak meminta, tak boleh nak kejar. Orang hujah begini dia tak tahu nak jawab. Orang hujah begini dia diam saja tak tahu nak jawab. Maka mati cakapannya segala rasul. Dengan sebab dia tak pandai bujah, tak pandai nak jawab, dia akal dia kurang. Orang tanya, dia senyap, tak boleh nak jawab. Itu makna katib mati cakapan sebelah balik orang jadi rasul. Kalau begitu, maka berpaling orang yang membatahi itu daripada seruan. Orang tu tak akan mengikut seruan dia. Dakwah dia ni orang tak ikut. Sebab tak menarik. Orang tanya nak jawab tak boleh. Orang tanya nak jawab tak boleh. Siapa nak ikut? Macam seorang tu dia ajak kawan-kawan dia berkongsi buat satu perniagaan. Dah buat syarikat, buat satu perniagaan. Lepas tu kawan tanya, nak meniaga apa? Nak meniaga apa? Nak meniaga kat mana? Dia tak boleh nak jawab. Macam mana nak tarik orang berkongsi dengan dia? Kalau kita ni nak berkongsi, nak tarik kawan-kawan kita turun modal untuk buat satu projek masalah, kita kena bagi jelas. Kita ni nak meniaga benda begini, sekarang manusia, sekarang orang negeri kita ni berperlu kepada benda ni, sekarang tak ada orang buat jual lagi. Begini-begini kena bagi orang nampak satu akan apa dia, hasilan dia jelas nampak. Barulah kalau nak pakat nak ajak siapa-siapa berkongsi itu orang suka nak berkongsi. Baru nak berjaya. Tapi kalau orang tak nampak, maka macam mana? Macam orang nak jualkan ubat lah. Macam ubat. Kalau tanya ada kat pasar-pasar tu ada setengah tu jual ubat jenis akar-akar tu kayu-kayu. Ni kayu ni kayu ni. Tanya ini kayu apa? Ni kayu apa? Ya dia boleh jawab. Tanya habis tu tanya. Kayu ni ubat apa? Ubat penyakit apa untuk nak menyembuh penyakit mana? Dia tak boleh nak jawab. Segala penyakit, dia jawab gitu. Tak tahu katanya, kalau saya gatal, boleh guna tak? Segala penyakit, dia jawab gitu. Orang tak nak beli. Orang tak beli. Tu tak laku lah benda yang nak jual. Sebab apa? Sebab orang tanya dia tak boleh nak jawab. Kalau dia pandai cakap, kalau orang yang pandai cakap tu, dia ambil rupuk kering pun boleh jual. Rupuk kering ni khasiatnya begini, kalau makan rebus dengan air jadi sihat, jadi apa. Kalau dia pandai cakap tu, maknanya kalau ambil kayu mana-mana kat hutan tu, pergi jual kat pasar, kalau dia pandai cakap, pandai mengempingnya, laku. Begitulah nak bandingnya. Maka sekiranya kalau dia bodoh, akalan dia tu kalau kita kata bukan bodoh, tak pandai membilang, tak pandai kira tu bukan sampai begitu. Tapi maknanya tak cergas. Tidak ada kepitaran. Tidak ada kepitaran. Bahkan kita katanya akalan tu biasa manusia. Yang mudah-mudah tu dia boleh fikir, kalau susah dia tak dapat fikir, kena tanya orang. Jadi akalan tu biasa IQ dia tak tinggi lah. Kita katanya, maka luput hikmat tabligh, iaitu mengikut umat dan menjunjungkan titah. Luput hikmat. Hikmat suruh menyampai itu nak bagi orang ikut. Iaitu mengikut umat dan junjung titah. Buat apa disuruh, tinggalkan jadi larang. Sebab tu nak tinggi. Kepitaran tu sangat-sangat tinggi.
Kalau sekadar manusia biasa tu tak cukup lagi untuk nak terima jawatan jadi rasul ni, tak cukup lagi. Nah, macam akalan orang nak meretah negeri, begitulah. Dia lebih pandai pada orang biasa. Dalam kalau nak jaga bab ekonomi, dia kena pandai daripada orang biasa untuk nak jadi nak ambil tugasan tu apa dia bab ekonomi, katalah macam mana pun. Jadi itu nak bagi banding, katanya nak bawakan orang, maka tak dapat tidak akalan dia tu mesti tinggi pada orang lain. Kita tengok setengah-setengah negeri tu maju dengan sebab pemerintah dia tu lebih bijak daripada yang lain. Begitulah. Tengok kat Dubai, kat mana ni. Tengok dengan sebab kenapa boleh begitu, sebab tengok kepada pemerintah dia. Begitulah. Jadi itu nak sebagai nak banding lah. Nak buat bandingan, katanya nak bagi menarikkan orang, tak dapat tidak segala rasul itu mesti kena tinggi kepintarannya. Sebab bukan macam benda yang bukan kerjaan mendakwahkan orang ini, bukan kerjaan yang senang-senang. Tak dapat tidak kena orang tu taraf tinggi pada akalan dia, baru dapat menarikkan orang untuk nak mengikutkan. Kalau sekiranya kalau luput hikmat tabligh, maka sia-sialah membangkitnya jadi rasul. Tak sia-sia. Dan iaitu sia-sialah membangkitkan jadi rasul tu mustahil. Maka mustahil juga barang yang membawa kepadanya kepada mustahil, iaitu barang yang membawa tu bodoh. Apabila bodoh tu mustahil dan sabit lawannya lawan bodoh, iaitu cerdik bijaksana, begitulah. Memang akal itu memanglah benda ni begitu. Kita tak payah tengok kepada segala nabi-nabi lah. Tengok pada zaman sekarang, mana-mana zaman sekalipun, pemerintah tu biasanya orang begitu, orang bijak. Kalau tidak, tak boleh memerintahkan negeri. Nak jaga orang sebuah negeri ni bukan dia senang. Maka sia-sia, Abi, inilah pada tadi, kerana bawalah bodoh itu kepada ketiadaan memitas. Inilah dalil wujub fatanah, dalil yang menunjuk di atas wajib fatanah dan istihalah lawannya. Itu. Abi, masalah sifat-sifat yang wajib dan yang mustahil di atas segala rasul, selesai di situ. Maka masuk pada bahagian yang ketiga pula, ialah bahagian perkara yang harus bagi segala rasul. Katanya, dan satu perkara yang harus pada pesuruh itu satu jua. Jadi satu perkara yang harus, yang harus pada akal, harus atas pesuruh itu, segala rasul itu satu jua. Apa dia satu tu? Yang harus, iaitu bersifat mereka itu dengan sifat-sifat manusia. Segala rasul bersifat berlaku dengan sifat-sifat manusia, bersifat dengan sifat manusia, bersifat dengan sifat manusia. Memanglah sebab rasul ini manusia. Sebab kalau kita telip kepada ta'rif dia pun dah begitu, ialah manusia lelaki yang merdeka, yang disampaikan kepada mereka akan wahyu dan disuruh menyampai kepada yang lain. Maka tengok ta'rif bagi rasul pun, ta'rif bagi rasul apa dia?
manusia, dah mulai dengan manusia. Manusia yang lelaki, yang merdeka, yang diwahyukan kepadanya, yang disuruh menyampai kepada yang lain. Maka Rasul ialah seorang manusia. Maka segala perkara yang berlaku di manusia mestilah harus tapi dekat sifat-sifat manusia yang tiada mencederakan martabah, yang tiada mencederakan, tiada mencacatkan martabah peringkat-peringkat mereka. Martabah keadaan mereka utusan Tuhan. Jadi segala sifat manusia, segala perangai manusia, segala perbuatan yang dibuat oleh manusia yang tiada mencederakan peringkat jadi rasul. Kenapa begitu? Bukan segala, dan tiada mengurangkan peringkat-peringkat mereka itu yang maha tinggi. Macam seperti makan dan minum dan sakit dan bergurau tu yang halal. Dan berusaha bekerja. Usaha bekerja seperti Nabi berniaga pada ketika besar tu, meniaga pada ketika kecil tu belah kambing. Maka itu maknanya tugasan kerjaan dia lah, dan berusaha yang tiada mencacatkan martabah mereka. Tapi kalau pekerjaan yang mencacatkan martabah, itu pun mustahil juga. Kalau perangai manusia yang membawa kepada jadi kurang peringkat, tak sesuai dengan peringkat, itu pun mustahil juga. Jadi dengan secara luasnya, kita tilik macam mana, tak harus sebab dia tu seorang manusia juga. Maka kalau makan, maka biasalah manusia kena makan. Kalau tidur, biasalah manusia tu tidur. Kalau berkahwin, dapat anak, biasalah manusia tu berkahwin, dapat anak. Bekerja, maka biasalah manusia tu kena bekerja. Begitu. Apakah lagi? Apa lagi? Segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia harus segala perkara itu bagi segala rasul. Tapi syaratnya jangan benda itu yang membawa kepada jatuh peringkat. Tak sesuai, tak layak dengan orang jadi rasul. Kalau bekerja pun, bekerja yang bukan bekerja yang tak layak dengan orang jadi rasul. Begitulah. Tengok. Maka dia katanya sifat manusia yang tiada mencederakan peringkat keadaan mereka itu utusan. Maknanya perangai manusia yang tak mencedera kepada peringkat orang jadi rasul. Jangan sifat manusia yang tak sesuai, tak layak dengan orang jadi rasul, peringkat jadi rasul, maka itu mustahil juga. Dan tiada mengurangkan peringkat mereka yang tinggi. Maka misal sifat-sifat manusia yang harus seperti makan dan minum, maka makan itu harus bagi orang jadi rasul. Tapi kita ingat balik, apa makna harus? Ialah harus berlaku dan harus tidak berlaku. Maka makan ni ia adalah perkara yang harus bagi segala rasul. Bukan wajib, bukan mustahil. Dengan maknanya makan ini adalah perkara yang harus. Makan, tapi makan yang sesuai dengan orang jadi rasul. Makan yang tak mengurangkan peringkat. Tapi kalau makan dengan secara pelahat tu, itu mustahil juga. Makan banyak sampai tak boleh nak bergerak tu, itu tak boleh juga begitu. Biasa makan
Kalau makan sambil berjalan, itu pun mustahil juga. Sebab tak layak. Kalau artinya jatuh maruah. Maka makan, kita kata makan yang layak dengan dia lah. Makan biasa ni, maka adalah perkara yang harus. Maknanya bukan mustahil, bukan wajib. Kalau kita kata makan itu adalah wajib, maka mesti kena berlaku makan, tak makan tu mustahil. Kalau kita kata makan tu mustahil, maknanya tak berlaku makan sama sekali pada orang jadi rasul. Tapi makan ni hukumnya harus pada akal. Kalau begitu, sebab tu kita tengok setengah kelakuan tu Nabi makan, setengah kelakuan tu dia tak makan. Minum pun sama dan sakit pun biasa, tapi sakit tu tidak mengurangkan, tidak mencacatkan tugasan mereka. Sakit yang tidak meluputkan hikmat untuk nak dakwahkan orang, untuk orang nak masuk dekat. Seperti penyakit yang mengkejikan orang nak masuk dekat, itu mustahil jugalah. Seperti demam, sakit kepala, itu tak mengapalah. Kalau sakit badan masalah, bau busuk masalah, jadi bernanuh, berdarah, bernanuh, hingga bau busuk, orang segan nak masuk dekat dengan dia, itu pun tak jugalah. Itu pun tidak juga. Sakit, tapi sakit yang tidak mengurangkan peringkat, yang tidak meluputkan hikmat. Kalau kata demam masalah, biasalah tu. Maknanya, jangan katanya, macam mana pula orang jadi rasul ni demam? Tak boleh nak jadi, tak boleh jadi. Bukan begitu. Sebab dia seorang manusia. Kalau kata pening kepala, lapar ke masalah, sakit perut ke masalah, maka biasalah begitu. Dan bergurau. Tapi bergurau ni yang halal. Tapi kalau bergurau yang makruh, yang haram, tidak juga. Dan berusaha, bekhijr. Tapi usaha bekhijr ni yang tiada mencacatkan martabah mereka itu. Yang misalnya, misal khijr yang mencacatkan martabah ialah setengah daripadanya apa dia? Khijr membuangkan sampah. Artinya khijr apa dia? Jadi tukang pembekam, itu pun menjatuh maruah juga. Tapi ini kena jaga sikit. Masalah dalam kitab-kitab tu dia katanya setengah daripada khijaan yang menjatuh, yang tak layak dengan orang jadi rasul, setengah daripadanya jadi tukang membekam. Berbekam. Maka itu dia berbekam pada zaman dulunya tak sama dengan sekarang. Sekarang cara lain, pada zaman dulu tu cara lain, setengah-setengah tu dia melukakan kat kepala, kat belakang kemasan, dia isap dengan mulut. Dia isap dengan mulut macam litah. Isap darah tu dia melukakan kat badan, dia isap dengan mulut. Kalau tidak pun gunakan tanduk kemasan, isap tu isap dengan mulut. Maka memanglah darah masuk mulut tak layaklah dengan darah tu kotor, takut nak masuk dalam mulut darah yang kotor orang lain tu, tu tak layaklah. Tapi tak sama dengan pembekam zaman sekarang. Alat dia canggih, kita tengok macam doktor pula orang yang tukang pembekam sekarang. Itu lain caranya. Tapi kalau dalam kitab tu dia kata setengah daripada khijaan yang tak layak dengan segala rasul, yang menjatuhkan peringkat, mengurangkan peringkat tu ialah jadi pembekam. Sebab cara itu ikut cara membekam pada zaman dulu. Dia isap dengan mulut, isapkan darah tu. Sekarang dia tak guna mulut, guna alat dia. Itu lain.
dan usaha yang tiada mencacatkan martabah mereka itu. Jadi mana kalau bekerja, buat bekerja tu dengan pekerjaan yang tidak mencacatkan martabah mereka itu adalah harus. Jadi jadi kalau kita tengok di sini maknanya tak mustahil, bukan mustahil lah orang jadi rasul tu bekerja. Tak mustahil, tapi kerjaan yang tidak cacat dengan perangkat yang maha tinggi bagi mereka. Sebab tu kalau tilik pada zaman sekarang, ulama-ulama masalah kalau nak menegur, kalau nak bekerja ke masalah tak jatuh maruah. Sebab tapi syaratlah jangan yang kerjaan yang masuk dalam kerjaan yang hina tu janganlah. Maka kesemuanya segala perangai manusia, segala perbuatan yang berlaku kat manusia atas syaratnya tidak mengurangkan tidak mengurangkan perangkat mereka yang bukan tak munasabah dengan perangkat mereka, maka adalah kesemuanya harus. Harus. Kalau dengar kata Rasul itu pergi beli barang ke masalan, ada jual, ada beli masalan, ada gadai menggadaikan seperti digadaikan suatu perkara kepada manusia, ada Nabi gadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, maka itu biasanya muamalah bergadai, jual beli, pinjam meminjam ke masalan. Maka itu segala sifat manusia semua yang tidak mengurangkan, maka kita i'tikad kata itu adalah harus. Sebab dia tu adalah setengah manusia, maka berkahwin dapat anak semuanya, dia bukan malaikat, dia bukan Tuhan. Begitulah. Dan dalil harusnya itu iaitu dapat didapatkan setengah-setengah daripada sifat-sifat yang tersebut itu pada diri mereka itu, dapat pada setengah-setengah ketika, pada setengah masa. Dapat tu mana ada berlaku. Kita boleh tengok setengah sahabat tu tengok Nabi makan. Satu ketika Nabi ada makan, satu ketika Nabi ada tidur, satu ketika Nabi ada minum, satu ketika Nabi ada berkahwin, maka satu ketikanya tidak. Maka memanglah makan satu ketika, tidak makan satu ketika, maka itu menunjuk kata harus. Kalau wajib makan, kena makan seterik. Kalau kata mustahil makan, tak berlaku sama sekali lah makan itu. Tapi kalau ada berlaku, ada tak, ada berlaku, ada tidak berlaku pada masa satu ketika tu, itu menunjuk kata harus. Sebab kalau wajib, benda wajib tu benda apa? Benda yang mesti ada. Tak terima tak ada. Benda mustahil itu benda yang tak ada, tak terima ada. Lepas tu sifat-sifat perkara-perkara tadi seperti makan minum tadi, sekali ada, sekali tak ada. Satu ketikanya berlaku, satu ketikanya tak berlaku. Satu ketika tu berlaku tidur, satu ketikanya tak berlaku tidur. Ada berlaku tidur, ada berlaku tak tidur. Ada berlaku makan, ada tak makan. Ada minum, ada tak minum. Itu menunjuk kata harus. Itu menunjuk kata harus. Itulah dia kata maksud katanya apa dia? Didapatkan setengah-setengah daripada sifat-sifat yang tersebut pada diri mereka itu pada setengah-setengah ketika. Ini pada setengah-setengah masa. Pada satu masa ada berlaku. Dan tiada dapat. Pada setengah ketika pada setengah ketika yang lain. Begitu ya. Jadi itu menunjuk kata harus. Jadi dia begini. Kita tengok sesuatu sekali berlaku, sekali tidak, sekali berlaku, sekali tidak. Itu menunjuk kata harus. Tengok, gelap siang dan malam, gelap dan cerah.
sekali cerah, sekali gelap, sekali cerah, sekali gelap, habis gelap datangnya cerah. Itu menunjuk katanya cerah dan gelap itu adalah harus. Kalau katanya cerah itu mustahil, tak dapat langsung, tak berlaku dah cerah. Kalau kata cerah tu wajib, tak boleh hilanglah cerah, tak boleh datang gelap. Begitu. Maka segala perkara itu kita boleh tengok katanya satu ketika berlaku, satu ketikanya tak berlaku. Seperti tidur. Nah, tidur ni kalau kita kata tidur tu mustahil, mana tak berlaku langsung lah. Tidur ni tak berlaku sama sekali. Tapi ada berlaku pada suatu masa. Siang, malam tidur, malam, siang berjaga. Itu menunjuk kata berjaga dan tidur itu adalah yang harus. Sebab apa? Ada berlaku, ada tidak berlaku. Sebab dia masuk dalam takrif harus. Benda harus tu apa dia? Harus, benda harus itu sah ada, sah tiada. Timur ada, timur tak ada. Kalau benda wajib, ada tak timur tak ada. Kalau benda mustahil, tak ada, tak timur ada. Maka tak payah kita kira banyak dalil. Katanya macam mana tahu di mana? Kata minum tu harus. Satu ketika berlaku minum, satu ketika tak berlaku minum. Kalau minum tu wajib, kena minum tak boleh lenyap. Kalau minum tu mustahil, mana tak berlaku sama sekali. Kalau ada berlaku bergilir ganti tu menunjuk kata dua perkara tu adalah harus. Begitu. Kalau sakit tu mustahil, tak berlaku sakit. Kalau sakit tu wajib. Jadi orang jadi rasul mesti ada dalam sakit sepanjang masa. Tapi sakit dengan sehat tu bergilir ganti. Itu menunjuk kata sakit dan sehat tu adalah perkara yang harus. Itu maksud yang dia nak ceritanya. Itu sebagai jadi dalil katanya didapat setengah pada setengah masa, dia tidak didapat pada setengah masa. Jadi maksud dengan katanya sifat-sifat manusia tu bukan sifat macam sifat sidik tu dah lah. Sifat tu masuk melengkapi perangai, perbuatan dan tabiat dia, perbuatan dia, yang dia usaha ke, yang dia tak usaha seperti sakit, dia tak usaha kan. Begitu. Kalau perbuatan yang dibahasa kepada usaha seperti usaha makan, usaha minum, usaha tidur, berjalan, artinya perbuatan yang tidak dibahasakan usaha kepada manusia seperti sakit, sakit, sehat, maka itu mati pun harus. Sebab ada bergilir di antara hidup dengan mati pada orang jadi rasul. Mati pun harus. Jangan kata mustahil. Kalau kata mustahil, Nabi Adam ada sampai sekarang. Jangan kata mustahil mati di atas orang jadi rasul. Mati itu pun harus. Sebab tahu mana kata harus? Sebab ada bergilir ganti dengan hidup. Kalau kata mati itu mustahil, boleh jumpa lah kita dengan Nabi Muhammad sekarang. Sebab dia mustahil mati, wajib hidup. Begitu. Mati hidup pun mustahil. Itu apa dia? Harus juga. Begitu. Sebab dia ada bergilir ganti di antara hidup dengan mati. Itulah. Jadi nak cerita katanya dalam bahasa kitab tu kata sifat-sifat manusia. Bukan maksud dengan sifat ialah benda yang berdiri pada zat tu. Bukan maksudnya begitu. Bahkan melengkapi itu ialah segala perbuatan-perbuatan yang diboleh usaha seperti berjalan, makan, minum, duduk, gitu. Perbuatan yang dikatanya usahaan kita manusia tu ada. Dan setengah-setengah perbuatan tu perbuatan iktirari. Dan setengahnya seperti sakit, tidak diusaha maka tiba-tibanya sakit. Maka itu maksud dengan katanya sifat-sifat manusia. Dan segala perangai-perangai. Segala perangai-perangai suka kepada orang mukmin, benci kepada orang kafir. Maka itu
tu apa dia, benda yang harus ke semua. Segala perangai manusia ke semua. Habis di situ. Maka kita akhir pada kata maka nyata daripada segala perkataan yang tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim. واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نسألك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه وردد علينا وافتح إلينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.